Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Makwa, apa khabar semua? Okey, Ustaz harap kamu semua dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran tajuk syariah kita pada hari ini. Okey, Ustaz minta maaf, Ustaz masih lagi sibuk menguruskan adik-adik kamu tingkatan 1 ni, pendaftarannya dengan ta'arufnya dan sebagainya. Jadi tak apa, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam rakaman. Okey, kamu boleh lihat rakaman ini dan apa-apa sahaja persoalan boleh tanya Ustaz di WhatsApp dan juga ataupun PM. Okey. So kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke fiqh al-muamalat. Okey, masih lagi dalam pembahagian yang pertama, iaitu uqudul muawadat. Okey, uqudul muawadat, yang mana uqudul muawadat ni ialah akad yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana kedua-dua pihak mendapat apa yang mereka hendak. Maksudnya pihak pertama mendapat barang yang dia nak, pihak kedua pun mendapat barang yang dia nak. Okey, kita sudah selesai tajuk al-bai'. Okey, seperti mana kita pelajari pada minggu lepas. Okey, al-bai' ni ialah satu akad apabila si pihak pertama mendapat apa yang dia nak. Okey, let's say kita kata pihak pertama tu adalah penjual mendapat duit, kemudian pembeli mendapat barang. Bila sudah berlaku muawadah di situ, bertukaran di situ, maka pemilikan pada ma'qud alaih ataupun pemilikan pada barang yang diakadkan tadi ialah pemilikan yang bertukar secara penuh. Okey, apa maksud Ustaz bertukar secara penuh? Okey, maksudnya ialah dalam jual beli dalam Islam, okey, satu barang yang diakadkan tu terbahagi kepada dua. Kita kena pandang dari dua sudut. Iaitu sudut yang pertama ialah sudut al-ain. Sudut yang kedua adalah sudut al-manfa'ah. Okey, macam mana kita nak bezakan al-ain dan al-manfa'ah? Okey, kita ambil contoh pen. Okey, pen al-ain dia adalah pen tadi, dakwat, penutup pen. Okey, manfaat dia ialah apa? Manfaat dia ialah pen tu boleh ditulis. Okey, ataupun kita ambil contoh rumah. Rumah ain dia adalah tingkap, pintu, dinding, kipas, tanah dan sebagainya. Manfaat rumah ialah apa? Manfaat rumah ialah kita duduk dalam rumah tu, kita berteduh. Kalau ada hujan ke, panas ke, kita dapat berteduh. Itu manfaat. Okey, so kamu kena bezakan di antara ain dan juga manfaat. Okey, untuk akad al-bai', pemilikan terhadap barang tu adalah bertukar secara ain dan juga manfaat. Bila ustaz beli barang tadi berpindah milik, bukan sahaja ain tetapi manfaat barang tu. Tetapi kalau al-ijarah berbeza dengan al-ijarah. Al-ijarah adalah satu akad yang mana apabila pertukaran ni maksudnya apabila sewa berlaku, penyerahan duit sewa berlaku, maka pertukaran tu hanya berlaku pada manfaat sahaja. Al-ain tidak bertukar. Contohnya rumah. Okey, rumah tadi apabila ustaz bayar sewa rumah tadi, maka ustaz berhak ke atas manfaat sahaja. Al-ain, okey, rumah itu sendiri masih kekal pada tuan asalnya lah, tuan rumah tadi. Okey, itu beza antara al-bai' dan juga al-ijarah. Okey, kita lihat ta'rif al-ijarah lughatan kira'ul ajir. Kira'ul ajir maksudnya sewa. Sewa beli ataupun upah. Okey, al-ijarah, okey, kita boleh lihat daripada dua sudut. Yang pertama upah, yang kedua adalah sewa. Okey, upah ni macam kita bayar untuk
upah menjahit baju, upah mengajar pelajar, upah membasuh kereta. Itu semua upah. Kita panggil ijarah. Okey. Yang kedua, sewa. Kita bayar sewa rumah, sewa kereta, sewa baju. Itu pun dipanggil ijarah juga. So, ijarah ni boleh menjadi dua situasi. Satu situasi upah, satu lagi situasi sewa menyewa. Kedua-duanya kita namakan ijarah. Okey. Kita lihat syarak dia, aqdun. Aqdun yufidu tamlik. Okey. Sekejap Ustaz nak cek, Ustaz nak pastikan. Okey, masih dalam rakaman. Okey. Sorry syara'an aqdun yufidu tamliku manfa'ah bi'iwadin. Akad, yang mana akad tadi menunjukkan tamliku manfa'ah. Okey, pemilikan manfaat. Macam Ustaz cakap tadi, ijarah adalah bayaran untuk memiliki manfaat, bukan untuk memiliki ain. Kalau untuk memiliki ain dan juga manfaat, itu namanya al-bai'. Maksudnya kita dah bayar, kita dapat menggunakan manfaat benda tersebut. Tetapi benda tersebut tidak menjadi hak milik kita. Bi'iwadin. Adakah akad tadi kita dapat memiliki manfaat secara free? Tidak. Dia mestilah bi'iwadin. Mesti ada tukar menukar. Bi'iwadin. Kena ada bayaran. So, itu adalah ta'rif ijarah. Yang pertama, akad yang memiliki manfaat. Yang kedua, bi'iwadin. Mestilah ada pertukaran. Duit lah. Bayar dulu, baru boleh dapat manfaat. Okey. Itu dari segi ta'rif al-ijarah. Sekarang kita pergi kepada ad-dalil. Okey, seperti mana kebiasaan, dalil mestilah daripada 3 sumber. Yang pertama daripada al-kitab. Qala Allah Ta'ala fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Ini untuk dalil untuk orang yang menyusukan anak. Okey, Allah Ta'ala kata kalau seseorang tu menyusukan anak kita, maka berikanlah dia upah. Even isteri kita, seorang suami menyusukan pula. Suami tak boleh menyusukan. Seorang isteri menyusukan anak, kalau dia minta upah, si suami perlu bayar. Sebab nafkah untuk memberi susu kepada bayi adalah di bawah kewajipan suami, bukannya kewajipan isteri. So, tak ada masalah. Tak ada satu, orang kata satu kezaliman, satu sesuatu yang tidak munasabah, isteri minta upah untuk menyusukan bayinya sendiri. Tak ada masalah. Tetapi kebiasaannya dengan sifat rahmah, sifat kasih sayang, naluri seorang ibu, kebiasaannya dia tak adalah nak minta upah. Malah dia suka lagi menyusukan anak dia. Sebab Allah beri sifat rahmah kepada kaum perempuan, sayang kepada anaknya sendiri. Okey, bukan manusia saja, malah binatang pun macam tu. Binatang cuba dia lahirkan anak kucing, kita kacau anak dia, mesti dia marah. Okey, as-sunnah pula daripada Abu Sa'id Al-Khadri, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, man istajara ajiran, siapa yang memberi upah kepada seseorang, fayu'limahu ajrahu, bagi tahulah berapa upahnya. Masuk kat sini Nabi galakkan, Nabi mengiyakan transaksi akad upah mengupah ni ataupun sewa menyewa ni. So kalau kita nak buat sewaan ke apa, pastikan beritahu berapa. Jangan orang tu aku upah engkau tapi tak bagi tahu upahnya berapa. Tak boleh lah. Okey, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajama. Okey, ihtajama ni maksudnya aku panca, bukan aku panca. Yang cucuk-cucuk tu keluar darah tu, Allahu akbar, apa lupa. Bekam. Okey. Rasulullah SAW melakukan bekam. Okey, bekam, kemudian dia memberi al-hujam. Hujam ni orang yang membekam lah, orang yang buat bekam ni, ajrahu, upahnya. So kat sini dalil menunjukkan upah lah kat sini. Okey, upah. Okey.
ijarah ni di bawah upah juga, bukannya di bawah sewa menyewa sahaja. Okey, ajma'al ulama ala masyru'iyatil ijarah. Okey, ulama semua sepakat bahawa ijarah ni ada dalam syariat Islam. Okey, hukum ijarah mubah, macam al-bai' juga mubah, jaizun. Okey, kemudian kita masuk ke arkanul ijarah. Okey, seperti mana al-bai' ada 3, tetapi ijarah dia ada 4. Dia ada 4. Okey, arkanul ijarah yang pertama al-aqidani. Ini biasalah, kalau kita melakukan apa-apa transaksi mestilah ada dua pihak, tak boleh satu pihak, iaitu al-muajjir wal mustajir. Al-muajjir ni orang yang memberi tawaran. Al-mustajir ni orang yang membeli tawaran. Tu kamu kena ingat. Makna kata kalau kita pandang dari sudut sewa menyewa, al-muajjir ni orang yang menyewakan, dia memberi. Al-mustajir orang yang penyewa, dia nak dapat manfaat, dia bayar. Okey, tapi kalau kita pandang dari sudut upah mengupah, al-muajjir ni siapa? Orang yang memberi upah ke orang yang menerima upah? Of course lah, orang al-muajjir ni orang yang memberi, orang yang menerima upah. Orang yang menerima upah, al-muajjir. Al-mustajir orang yang membayar upah. Okey, dia membayar upah sebab dia nak mendapatkan manfaat. So kalau kita pergi tempah baju, tailor tu muajjir ke mustajir? Okey, cuba jawab. Cepat. So tailor tu adalah mu apa? Tailor tu adalah mustajir. Okey. Kejap. Tailor tu adalah tailor penjahit, so dia muajjir lah. Dia memberi. Okey, dia menawarkan perkhidmatan penjahitan dia. Okey, orang yang membayar upah tu, membayar kita lah. Kita yang pergi tempah tu adalah mustajir. Mustajir. Okey. Sebab manfaat mesti dapat kepada mustajir, bukannya dapat kepada muajjir. Okey, kamu kena ingat tu. Muajjir orang yang menawarkan, mustajir orang yang menerima. Okey, kita pergi ke as-sirah. Sirah ijab dan juga qabul. Macam al-bai' lah. Dan yang ketiga al-ujrah. Ujrah ni upah. Okey, upah mestilah syarat dia at-taqawum wal wilayah. At-taqawum wal wilayah nanti kita tengoklah di bahagian syarat. Ustaz akan detailkan. Al-ma'lumah, maklum, qudratu ala taslim, boleh sampai. Okey, al-manfaat pula benda yang diakadkan manfaat. Okey, mestilah bernilai, maklum juga, dan boleh sampai al-qudratu ala taslim. Wa husulul manfa'ah, ni penting. Wa husulul manfa'ah lil mustajir. Dan manfaat tu mesti dapat kepada mustajir, orang yang bayar ataupun orang yang bayarlah. Okey, wa adamu istifa'ul ain, dan barang tadi, manfaat tadi mestilah bukan benda yang boleh sekali guna je, dia boleh guna berulang kali. Okey, penerangannya kita boleh lihat di bahagian syarat. Okey, kita masuk syurutul ijarah. Syurutul ijarah, penerangan keempat-empat rukun ijarah tadi. Okey, rukun yang pertama tadi al-aqidaini. Okey, dua orang yang berakad ataupun dua pihak. Kedua-duanya mestilah ar-rusydu, mestilah pandai, cerdik. Okey, la tasihul ijarah. Okey, sewa beli ni tidak sah daripada budak-budak ataupun orang gila ataupun orang yang tak boleh independen dalam melakukan jual beli. Contohnya orang yang tak pandai kira-kira ataupun lembam ataupun bodoh, itu semua di bawah mahjur alaihi. Okey. Okey. Yang kedua ar-ridha. Ridha mestilah daripada hati dia. Tak boleh dipaksa. La tasihul ijarah minal mukrah. Orang yang dipaksa tak boleh. Okey, dan yang ketiga al-milku, dia mestilah memiliki. Ayyakunal muajjir malikan lil manfa'ah. Orang yang nak menawarkan
malikan, dia mestilah milik kepada manfaat tersebut. Nampak tak kat situ? Malikan lil manfaah, bukannya malikan lil ain wal manfaah. Kalau manfaat tu milik dia, maka dia dah boleh jadi al-muajir, orang yang menawarkan. Timbullah persoalan, boleh tak ustaz, misalan ustaz ada rumah. Okey, ustaz ada rumah, ustaz sewakan rumah ustaz kepada Syakira contoh. Okey, ustaz sewa Syakira, ustaz sewakan rumah ustaz sebulan RM1,000. Syakira pun, okey beres ustaz, beres. Okey, maka Syakira pun sewalah rumah daripada ustaz sebulan RM1,000. Kemudian Syakira ni dia ada otak bisnes. Dia sewakan rumah yang tadi dia sewa daripada ustaz tu, dia sewakan pula kepada Adib dengan harga RM2,000. Nampak? Pandai tak pandai si Syakira ni? Dia sewa dengan ustaz RM1,000 dan dia sewakan kepada Adib. Sewakan rumah tadi kepada Adib RM2,000. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab si Syakira tadi dia dah bayar RM1,000 kepada ustaz. Bila dia bayar RM1,000 kepada ustaz, manfaat rumah tu dah jadi milik dia. So, bila manfaat tu jadi milik dia, suka hati dia lah. Dia boleh lah nak sewakan kepada Adib. Sebab tu kalau kamu lihat di sini, ayyakunal muajir malikan lil manfaah. Dia tak syarat dia perlu milik ain. Cukup dia milik manfaat. So boleh lah. Tetapi kalau ada apa-apa berlaku, katalah Adib dia dah sewa rumah tu, dia pergi pecah dinding tingkap, dia pergi rosakkan. Adib ni mungkin ganas sikit lah. Katil dia kemekkan jadi kerusi. Katil jadi kerusi, meja jadi katil. Habis semua bertukar. Betapa ganasnya Adib. Maka yang akan menanggung kerugian tu semua adalah Syakira. Syakira dia tak boleh cakap, tuan ustaz, yang buat ni semua Adib bukan saya. Dia tak boleh lah, sebab dia yang pandai-pandai bagi sewa kepada Adib. So dia kena tanggung. Tu dari sudut ganti rugi lah. Okey, kita pergi ke yang kedua, syurutus sighah. Syurutus sighah ada 3. Yang pertama attisal. Al-ittisal maksudnya sambung. Apa yang sambung? Sambung di antara ijab dan qabul. Tak boleh ada gap di antara ijab dan qabul. Tak boleh ada putus di antara ijab dan qabul. Biduni, kamu lihat ni, ayakunal qabul muttasilan bil ijab biduni fasil. Tanpa ada perpisahan. Bainahuma min sukut, sama ada diam, au kalamun ajnabi. Kalau tak diam pun dia cakap benda-benda yang tiada kena mengena dengan akad. Contoh, Adilah, ustaz nak sewa kereta kamu 3 bulan RM300. Boleh? Kemudian Adilah pun senyap. Selepas 3 hari dia senyap, baru dia kata boleh. Time tu tak kira akad tu sah lah. Sebab ada fasil kat situ, ada gap kat situ. Tapi tak adalah bermaksud tak boleh ada putus langsung. Kalau ada gap 5 minit ke 5 saat ke, boleh lah. Tak perlulah sampai, Adilah, ustaz nak sewa kereta kamu 3 bulan. Terus 3 bulan, ustaz sebut bulan je, terus dia kata okey. Tak perlu sampai macam tu. Maksudnya ada gap boleh, tapi gap yang tak menunjukkan seolah-olah akad tu dah terbatal. Lama sangat lah. Lama sangat. Macam al-baik kita bincang hari tu. Okey, au kalamun ajnami, ataupun Adilah, ustaz nak pinjam kamu punya raket. Lepas tu Adilah pun cakap, cakap pasal raket ni ustaz. Ustaz ingat tak dulu saya main badminton dengan ustaz, lepas tu saya smash kena kepala ustaz, lepas tu kepala ustaz berlubang, masuk hospital semua. Dia berbual yang tak ada kena mengena dengan akad sampai 3 jam dia cakap. Kemudian akhirnya ustaz sihat kembali. Dah 3 jam. Okey ustaz, saya terima. Kalau macam tu tak boleh lah. Seolah-olah dah tersasar daripada akad ijarah kat situ. So diam sangat pun tak boleh, cakap banyak sangat pun tak boleh. Okey. So kena pastikan al-ittisal bainal ijab wal al-qabul. Okey, yang kedua al-muwafaqah. Muwafaqah ni tally lah, ataupun
selari di antara ijab dengan qabul. Kalau kata nak pinjam lah, nak sewa 3 bulan RM300, qabul dia pun kena terima 3 bulan RM300. Ustaz sewa 3 bulan RM300. Adilah berkata, okey ustaz, saya terima 3 bulan RM300. Macam tu sah. Kalau tiba-tiba Adilah kata, okey saya terima 3 bulan RM400. Macam dah lain. Kan? Masa tu tak ada al-muwafaqah kat situ. Okey, yang ketiga ada muta'liq. Tidak terikat dengan syarat-syarat yang tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena dengan ijarah. Macam itulah. Macam biasalah. Saya boleh sewakan dengan syarat awak kena contoh, awak kena urut belakang saya selama 5 jam. Tak ada kena-mengena. Apa kena-mengena nak ijarah dengan urut belakang. Itu semua perkara-perkara yang boleh membatalkan ijarah. Kena pastikan ada ittisal, ada muwafaqah dan tak ada syarat-syarat yang bercanggah dengan ijarah. Okey, kemudian kita lihat dari sudut rukun yang ketiga, iaitu syurutul ujrah, upah pula. Upah macam mana yang dibolehkan dalam syarak? Okey, yang pertama, upah tu mestilah dalam bentuk at-taqawwum, mestilah dalam bentuk yang bernilai. Tak boleh kita upah Adilah je, orang lain lah pula. Siapa? Haziq, ustaz nak pinjam, ustaz nak sewa kamu punya baju selama sebulan okay. Haziq, ustaz nak sewa baju kamu untuk sebulan. Bayaran sewanya ustaz bagi najis ustaz. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Sebab najis tu ghairut taqawwum, tidak ada nilai. Ataupun bayarannya ialah 5 ekor khinzir. Contoh, 5 ekor khinzir. Aziz pun, wah banyaknya 5 ekor. Sebenarnya walaupun banyak 5 ke 500, tidak sah. Tidak sah kerana khinzir itu adalah benda yang haram. So, tak ada nilai. Mesti dalam bentuk yang bernilai. Duit, emas, apa-apa sajalah yang bernilai. Okey, yang kedua, al-wilayah. Mestilah ayakuna lil aqid wilayah ala daf'iha. Okey, orang yang nak memberi upah tu mestilah milik orang yang memberi orang yang bayar upah tu. Tak boleh dia bayar dengan milik orang lain. Okey, saya bayar RM300 tapi RM300 tu duit jiran saya punya mak punya adik. Contoh, tak boleh. Tak boleh lah, sebab main sedap-sedap je ambil milik orang lain, tak boleh lah. Ataupun wakalah, dia bayar tapi bukan, duit tu bukan milik dia. Dia katalah dia ni ejen. Okey, pihak koperasi, pihak Maybank akan membayar kamu RM300. So saya tiap-tiap bulan saya akan bagi RM300 bagi pihak Maybank. Macam tu boleh lah, walaupun 300 tu bukan milik kamu, tetapi kamu sebagai wakil membayar, tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah. Okey. Yang ketiga, al-ilmu. Mestilah maklum, sedia maklum berapa jumlah ataupun jenis ujrah tadi. Okey. Yang keempat, al-qudrah ala taslim. Selamat kita bayar kepada upah tadilah kepada al-muajir. Al-muajir. Okey, itu saja untuk syurutul ujrah. Dan kita pergi ke rukun yang terakhir, syurutul manfa'ah. Okey, sekarang manfaat. Manfaat apa yang boleh kita jadikan sebagai upah ataupun sewa menyewa? Okey. Yang pertama, at-taqawwum, mestilah sewa menyewa ataupun upah tadi benda yang halal, benda yang ada nilai. Tak bolehlah kita saya nak sewa arak. Boleh sewa arak? Tak boleh. Arak tak boleh. Benda-benda yang haram lah. Benda-benda yang tak ada nilai, kita tak boleh sewa. Saya nak sewa najis awak. Tak boleh lah. Okay, najis tu benda yang bukan benda yang haram, benda yang tak ada nilai. Okey, yang kedua, al-qudratu ala taslim. Ni kita ulang banyak kali lah. Kena si muajir ni kena pastikan manfaat tu dapat kepada mustajir, orang yang membayar sewa ataupun orang yang membayar upah tadi.
Kalau orang yang membayar sewa, dia nak sewa kereta, kamu kena pastikan kereta tadi sampai kepada orang yang penyewa tadilah. Okey. Okey, al-qudratu ala taslim. Okey, Jim, husulul manfaah lil mustajir. Manfaat tadi, manfaat tadi mestilah sampai kepada orang yang membayar sewa. Contohnya rumah. Kena pastikan rumah tu, manfaat rumah tu mustajir yang dapat, bukannya muajir. Tak boleh lah. Contoh Ustaz kata, Ashraf, Ashraf, Ustaz nak sewa rumah kamu, tapi Ustaz bayar RM500 sebulan sewa rumah kamu, tapi rumah tu kamulah yang duduk. Tapi rumah tu kamu duduk. Macam itu macam Ustaz bodoh pula. Okey, tak apa, tukar. Ashraf cakap dekat Ustaz, Ustaz, saya sewakan rumah saya RM500 kepada Ustaz. Okey, tapi saya duduk dekat bilik, satu bilik, yang lain tu Ustaz duduklah. Macam tu kamu cakap. Macam tu tak boleh lah. Kamu punya akad, kamu nak sewakan rumah, tapi dalam masa yang sama kamu nak duduk dalam rumah tu. Tak boleh lah. Tak boleh macam tu. Dia mesti, bila kita sewakan rumah, manfaat rumah tu seluruhnya kita kena bagi kepada orang yang membayar sewa tadi. Kalau kamu nak duduk dalam rumah tu, baik kamu sewakan bilik saja, janganlah sewakan rumah. Sewakan bilik saja. Tu tak apa. Okey, tapi kalau kamu dah sewakan rumah, kamu kena kamu kena get out daripada rumah tadi. Kamu tak boleh duduk. Okey, sebab manfaat tu mesti sepenuhnya kepada orang yang membayar tadi, mustajir. Okey, dal adamu istihlakul ain. Barang yang kita sewa menyewa ataupun mengupah tadi, mestilah barang yang boleh digunakan berulang-ulang kali. Itu kalau benda ataupun barang yang kita boleh guna berulang-ulang kali, kita namakan sebagai isti'maliyah. Benda yang kita boleh repeat guna dia. Tapi kalau kita boleh guna sekali sahaja, kita namakan istihlakiyah. Contohnya apa? Contohnya makanan, burger, chicken chop, lamb chop. Okey, apa lagi? Apa-apa sajalah yang kita boleh guna sekali sahaja. Itu kita panggil istihlakiyah. Tak boleh kita kata, saya sewakan burger ni kepada awak. Tak boleh. Macam mana sewa burger? Saya terima sewa burger. Dia pun ngap burger tu habis. So, dia bukan sahaja dah menggunakan manfaat, dia dah gunakan sekali ain burger tu. Tu bercanggahlah dengan takrif ijarah tadi. Takrif ijarah tadi kita hanya ambil manfaat saja, ain kita tak ambil. So kena pastikan kalau kita nak menyewa ataupun mengupah, barang tu mestilah barang isti'maliyah. Ain barang tu mestilah isti'maliyah, la istihlakiyah. Okey, dan yang terakhir al-ilmu. Okey, barang ataupun manfaat yang disewa tadi mestilah sedia maklum di antara muajir dan juga mustajir. Dari sudut ainan dia, sifat dia dan juga kadar dia. Kalau rumah, kena tahulah rumah tu berapa tingkat, berapa pintu, berapa tingkap. Okey, sifat dia macam mana? Sifat dia besar ke kecil? Kayu ke batu. Okey, itu sifatlah. Okey, qadran ni maksudnya harga rumah tu. Berapa harga rumah tu? 10,000, 10 juta, 10 bilion, 10 trilion. Okey, kita kena tahu. Semua tu kena detail rumah tu kena tahu. Okey. Selesai sudah keempat rukun. Kemudian yang terakhir, mulazimatul ijarah bi tariqah masyru'ah. Okey, apa yang kita dapat kalau kita melakukan ijarah mengikut landasan syarak? Yang pertama, dua kebaikan dia, hukukul manfa'ah lil ajizin ala milkul ain. Okey, merealisasikan ataupun mengiyakan manfaat kepada orang yang tak mampu untuk memiliki barang tersebut. Maksudnya macam ni, rumah ni tak semua orang boleh beli. Sebab tu contohnya orang miskin, dia nak beli rumah tak mampu. Sebab nak beli rumah ni bukan mudah.
Kena bayar duit depositnya lah, hapus semua. Dia tak mampu. Dia hanya boleh bayar bulan-bulan je. So, disebabkan tu, Islam mensyariatkan ataupun Islam membenarkan kita melakukan ijarah. Barulah orang miskin boleh ada rumah dengan cara membayar sewa. Bayangkan kalau Islam mengharamkan ijarah. Habis semua orang miskin tak boleh ada rumah. Yelah, nak rumahnya kena beli. Dia tak mampu nak beli. So, dia kenalah tinggal di bawah pokok ataupun jambatan. Ataupun di bawah apa-apa je lah. Bawah tangga ke dan sebagainya. So, dengan adanya ijarah ni, orang yang tak mampu boleh menggunakan barang yang orang lain ataupun boleh menggunakan barang keperluan asas dia. Okey, yang kedua, hifzul mustajir al-ain al-muajjarah hifzan taman. Okey, memastikan barang yang disewa menyewa tu dalam keadaan hifzan taman, dalam keadaan yang baik. So kat sini bila ada ijarah ni, masing-masing tahulah tanggungjawab masing-masing. Yang memberi sewa, dia mesti bagi sewa barang yang bagus, bukannya barang yang dah rosak. Yang menerima sewa, yang membayar sewa, dia tahulah, dia dapatlah hak dia. Maksudnya dia bayar, dia berhak ke atas barang tersebut. Dia tak boleh dia bayar, dia dapat hak, orang yang pihak lain ataupun pihak yang memberi sewa pun dapat hak tu juga. Tak boleh lah. Dia dah bayar, dia dapat hak tu secara total. Okey, itu sahaja untuk tajuk al-ijarah. Okey, malangnya kita ustaz buat rakaman, kamu tak boleh buat sesi soal jawab kat sini. So, kita sesi jawab dalam grup WhatsApp je lah. Ataupun kamu boleh simpan soalan kamu tu, kamu boleh tanya secara bersemuka dengan ustaz dalam kelas yang seterusnya. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, ustaz minta maaf sekali lagi sebab ini kelas ni ustaz terpaksa buat secara rakaman supaya kamu tak tinggal silibus. Okey, itu saja untuk hari ini. Ustaz harap kamu faham, dan sekiranya kamu tak faham, sila tanya ustaz di apa jua medium yang kamu rasa selesa. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.